Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya itu, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, seorang isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, waktu duha yang penuh dengan kemuliaan ini, apalah kiranya, jadikanlah majlis ilmu kuliah duha yang diadakan pada pagi ini dikurniakan kepada kami keberkatan hidup, kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Kasih sayang-Mu yang melimpah ruah, di dalamnya ada kejayaan kepada kami. Bahkan dikurniakan kepada kami sekalian kehidupan yang penuh dengan keredaan-Mu di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semati Ustaz Siddiq selaku pengacara majlis kita pada pagi ini, yang semati ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah duha khas. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, redha-Nya, kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurga-Nya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan Allah, dalam peliharaan Allah SWT, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya itu, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, seorang isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan antara kamu, yakni suami dan isteri itu, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala perasaan kasih sayang dan belas kasihan, sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sebab itu kita berbicara berkenaan dengan mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Di dalam perkahwinan, kalau ada tiga benda ni,
kita akan bahagia di dunia, bahagia sampai di alam kubur, bahagia di alam mahsyar, sampai bahagia ke syurga Allah. Seorang lelaki yang melihat isterinya terpancar kebahagiaan, terpancar kasih sayang, terpancar keindahan pada isterinya, maka itu membolehkan ketenangan yang ada pada seorang suami. Bagaimana kita nak memupuk sedemikian rupa sehingga menjadi hebat yang digambarkan oleh Al-Quran ni? Tidak lain dan tidak bukan, semuanya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. InsyaAllah ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi sekalian, pagi ini kita nak bincang-bincang sikit berkenaan dengan tajuk kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita berbicara keluarga bahagia, yang duduk depan saya ni dah lama dah bahagia. Kan? Dah lama dah, makcik-makcik pun dah ada cucu pun. Kan? Makcik-makcik pun dah ada cucu sampai berbelah-belah dah cucu. Kan? Saya cucu pun tak ada lagi. Jadi yang ala kulli halnya, pakcik-pakcik pun sama yang duduk depan saya ni. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak semua dah besar dah. Siap dah ada menantu dah. Saya menantu pun tak ada lagi. Jadi yang ala kulli halnya, kita bincang-bincang je lah. Bincang-bincang apa kata agama kita berkenaan dengan hal kebahagiaan yang kita nak di dalam hidup kita. Jadi bila kita nak membicarakan tentang kebahagiaan, inilah punca segala-galanya. Nampak? Tak nampak? Tak ada slide. Iaitu yang pertama sekali, hati kita tu. Hati itulah tempat kebahagiaan. Nabi kata, di dalam segumpar darah, di dalam daging manusia itu ada segumpar daging di dalamnya. Iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila eloklah dia, maka eloklah semuanya. Tetapi apabila rosaklah ia, maka rosaklah semuanya. Jadi maknanya itu hati namanya. Bila kita berbicara berkenaan dengan definisi bahagia, apa itu bahagia? Nah, bahagia itu apa, makcik? Bahagia tu tak perlu kaya, kan? Bahagia tu tak perlu cantik. Bahagia tu tak perlu bergaya. Dan bahagia tu tak perlu disanjung. Bahkan bahagia itu hanya perlukan ketenangan. Ini yang orang cari. Satu dunia manusia, sama ada dia Islam ataupun tak Islam, dia akan cari apa? Ketenangan. Ketenangan itulah disebut dalam Al-Quran tadi sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan yang Allah suntik dalam diri manusia apabila manusia itu berjaya menundukkan dirinya di dunia ni dan semata-mata membesarkan Allah di dalam kehidupannya. Bahagia. Contohnya, kita pagi-pagi tadi, kita dah sembahyang tahajud dah. Betul kan? Pagi-pagi tadi kita dah sembahyang tahajud dah. Pukul berapa sembahyang tahajud, makcik? 4.30. Contoh. Bangun pukul 4.30. Sorang-sorang, ya, senyap, yang bangun. Lepas tu duduk atas tikar sejadah. Allahu Akbar. Siap baca macam-macam. Solat dia baca, sembahyang. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas tu, dah habis sembahyang, baca Quran pula. Nak cari ketenangan lah tu. Bila dah baca Quran, kemudian dengar azan pula. Azan pula masuk subuh. Pakcik pun sembahyang lagi. Sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Bila sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh, habis sembahyang sunat, makcik pun zikir sekejap sebelum Bilal iqamat. Bacalah. Allahumma ufili subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi 100 kali. Makcik tu pun tunggulah. Lepas tu sembahyang subuh berjemaah dengan imam. Semua tu kita cari apa? Ketenangan dan kebahagiaan. Bahasa Arab ada sebut satu syair. Dia kata khairul bidayah tadullu ala khairun nihayah. Permulaan yang baik akan menjadikan pengakhiran yang baik. Kalau di awal-awal pagi dah kita mencantikkan awal kehidupan kita itu dengan kebaikan, mudah-mudahan
sampai di akhir hari tersebut, sampailah di malam hari sebelum kita tidur, semuanya dipenuhi dengan kebaikan. Kita nak kebaikan je. Hidup ni kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah redha, kita nak Allah mulia kita. Ada satu ayat Quran dalam suratul Nahli juzuk yang ke-14. Allah sebut, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun." Allahu akbar. Allah kata apa tu? Sesiapa di kalangan lelaki ataupun perempuan yang beramal soleh. Ini kunci ya, ini kunci kebahagiaan. Sesiapa di antara lelaki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka Allah kata dia adalah orang yang beriman, confirm beriman. Maka Allah bagi jaminan kehidupan mereka. Allah kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan pastikan mereka ini hidup dipenuhi dengan pelbagai kebaikan kepada dia. Penuh dengan kebaikan. Dapat rezeki daripada sumber yang baik. Sihat, kesihatan bertambah baik, alhamdulillah. Keselamatan makin bertambah selamat. Kebahagiaan makin bertambah bahagia. Maka Allah akan jadikan kehidupan kita falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah kata kami akan lipat gandakan pahala dan ganjaran kepada mereka yang beramal soleh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, pagi ni kita datang masjid. Apa kita dapat? Makcik-makcik, ayah-ayah, pakcik-pakcik, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang hadir masjid pada pagi ni. Kita keluar tadi daripada rumah dengan keadaan kita ada wuduk. Betul? Sekarang ni pun ada wuduk. Sepanjang perjalanan kita nak datang ke masjid tadi, Allah sudah ampun dosa kita dan Allah sudah angkat kedudukan kita. Itu kelebihan. Yang kedua, makcik sekarang ada wuduk, pakcik ada wuduk sekarang. Sekarang ni ada wuduk, masih ada wuduk. Sepanjang keberadaan wuduk kita pada diri kita tersebut, Allah angkat darjat kita dan Allah ampun dosa kita. Sepanjang ada wuduk. Berapa dah dapat? 2 dah. 3. Intizaris salah ba'da salah, menunggu masuk waktu solat selepas selesai solat. Yang ni untuk semayang-semayang fardu. Cuma kita tak dapat yang ni. Tapi kita dah semayang sunat tahiyatul masjid tadi, alhamdulillah selesai yang tu. Yang keempat, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ni untuk orang yang sponsor makan pagi ni, kalau ada makan. Jadi ala kulli halnya, empat-empat benda ni Allah akan angkat kedudukan kita disebabkan dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi sekalian, dalam keadaan kita nak mencerita tentang petua rumah tangga bahagia, yang pertama, mestilah niat kita itu niat ikhlas kerana Allah SWT. Kena niat ikhlas. Waktu mula-mula kahwin dulu ni, kahwin untuk apa? Dia fikir kahwin untuk dia jaga aku. Susah, salah. Kahwin untuk apa? Kahwin untuk dia urus makan, minum, pakai aku. Sudah. Dia lari daripada landasan niat yang sebenar. Sepatutnya kita kahwin, mula-mula kahwin dulu. Cerita dulu. Jadi niat kita kerana apa? Kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjadi manusia yang boleh dekatkan diri dengan Allah dengan sebab perkahwinan. Apa amalan yang boleh menjadi hebatnya kalau kita berkahwin ni? Orang berkahwin berbeza dengan orang yang tak kahwin. Sahabat Nabi ketika mana dalam keadaan tengah sakaratul maut, dia suruh kahwin, tuan. Dia minta dikahwinkan diri dia. Dia dah kahwin dah. Kemudian bini dia meninggal.
dia tinggal bujang, tuan-tuan. Duda. Lepas tu dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia suruh cari seorang isteri untuk dia nak berkahwin. Sebab apa? Dia kata, aku malu nak bertemu dengan Allah dalam keadaan aku tak berkahwin. Dia kata. Sebab apa begitu? Sebab keberkatan di dalam perkahwinan itu, pahala makin bertambah-tambah kemuliaan dan keberkatan dalam hidup. Kan dikatakan kahwin itu, apabila manusia itu berkahwin, maka dia sudah sempurna sebahagian agama dia. Kita dah berkahwin ni, sebahagian agama kita dah sempurna dah. Cuma sebahagian lagi itu dari sudut pengamalan kita dan ibadah kita yang nak menjadi pelengkap di dalam kehidupan kita seorang yang beragama. Sebab itu disuruh kepada kita berkahwin. Contohnya apa? Solat fardu secara berjamaah. Seorang yang berkahwin, pahala solat berjamaahnya 27, kemudian jadi sampai 70. 70 sebab berkahwin tu. Jadi maknanya kalau bujang sembahyang berjemaah 27 je, tuan-tuan, 27. Kalau berkahwin dia jadi berapa? 70 pahala solat berjemaah dia. Jadi banyak pahala dia. Sekian dimaklumkan. Dia tak boleh lebih pada tu. Lagi dia pikot lain pula dah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, calon yang sesuai seperti yang digariskan agama. Agama kata apa? Kalau makcik dah jadi orang baik, kalau makcik dah jadi seorang yang solehah, alhamdulillah selesai. Yang ni mungkin untuk anak-anak makcik punya panduan. Apa dia? Nabi kata, tunkihul mar'atul li'arba'. Kahwinilah dengan perempuan yang mempunyai 4 ciri tersebut. Yang pertama, li jamaliha, dengan kecantikannya. Yang kedua, lima liha, dengan harta dia. Yang ketiga, wali nasabiha, dengan keturunannya. Yang keempat, dengan agamanya. Sebab apa Nabi letak agama last sekali? Sebab apa? Sebab itulah manusia di dunia ni selalu fokus yang pertama. Betul kan? Dia tengok cantik tu. Oh, cantik lah ya Allah. Oh, ya Allah. Tengok perempuan daripada mana? Daripada Palestin. Ya Allah, mata hijau. Hijau dia cari. Dia tak tahu mata hijau tu dia pakai contact lens je kan. Dia terpedaya dengan itu. Dia kata cantiknya, ya Allah. Dia tengok cantik, dia tak tengok agama. Yang kedua, ramai orang yang suka fokus kepada harta, kekayaan seseorang perempuan tersebut. Itu pun bahaya. Yang ketiga, ramai orang tengok kedudukan dan keturunan seseorang perempuan tersebut. Tengok perempuan ni, Masya Allah, dia ni keturunan pahlawan. Hebat dia. Keturunan pahlawan nak buat apa? Kan? Jadi yang keempat, Nabi kata, pilihlah yang beragama. Maka Nabi kata, maka dia akan memelihara segala-galanya. Pilih yang keempat. Bila manusia itu memilih agama menjadi keutamaan di dalam pilihan sebagai calon isterinya, maka dia akan menyelamatkan kecantikannya, akan menyelamatkan harta bendanya, akan menyelamatkan keturunannya. Maka agama itulah lebih penting daripada segala-galanya. Persoalan, tanya sikit soalan. Apa maksud seorang perempuan beragama? Adakah dia mengaji sekolah agama ataupun dia tak mengaji sekolah agama tetapi ada agama dalam diri dia? Saya jawab. Tak payah jawab, makcik-makcik tak jawab. Kalau makcik jawab, lagi makcik kata, macam ni aku tak nak, aku nak lari ya. Sebab ustaz tanya kami tak mau jawab. Tak apalah, kami nak lari ya. Saya tanya ke pakcik pula, yang ni aku segar ni, aku orang tanya aku nak lari ya. Jadi maknanya tak payah jawab. Saya tanya, saya jawab. Contoh okey ustaz, boleh duduk lama sikit. Okey. Apa dia? Yang disebut ialah seorang perempuan yang beragama. Apa maksud perempuan yang beragama? Dia bukan melibatkan akademik dia. Dia tak melibatkan akademik SPM dia, tak terlibat dengan diploma dia, tak terlibat dengan degree ijazah dia, tak terlibat dengan master dia, tak terlibat dengan PhD dia. Tetapi
identiti manusia itu yang dibentuk oleh ibu dan ayahnya supaya dia menjadi seorang yang beragama. Apa maksud orang yang beragama? Orang yang beragama, dia tahu nak menjaga halal haram di dalam hidupnya. Dia tahu seruan Allah dan sebaliknya. Dia tahu apa yang disukai Allah dan dia tahu apa yang dibenci oleh Allah. Itu orang yang beragama. Contohnya anak kita. Anak kita mengaji sekolah depan rumah kita. Contoh. Nak hantar pergi asrama, dia teriak macam-macam. Nangis lah, tak boleh duduk asrama. Dia jadi macam homesick, macam-macam perangai dia jadi. Dia buat hal macam-macam. Dan lagi kita kata apa? Mengaji depan rumah cukup. Sekolah menengah kebangsaan Puchong. Mengaji situ je. Ngajilah situ. Bila dia mengaji situ, bila habis kelas, dia balik rumah. Ayah dia didik, mak dia didik. Ayah dia kata, malam ni kita pergi solat berjemaah di Masjid As-Salam. Ikut ayah dengan ibu. Naik kereta sekali. Okey, bah. Baik, Habis semayang isyak semua, balik pula. Ayah dia kata, baca surah Al-Mulk. Jangan tidur sebelum baca surah Al-Mulk. Baik, bah. Anak dia pun baca. Maknanya, anaknya dihidupkan dalam keadaan bi'ah solehah. Apa maksud bi'ah? Suasana ataupun environment yang soleh. Environment yang baik. Environment yang penuh dengan kerohanian di dalam rumah dia. Maka itulah anak yang dikatakan anak yang beragama. Begitu keadaan dia. Bila anak kita jadi seorang anak yang beragama, kita sudah jadikan dia satu role model di dalam kehidupan, bercorakkan pimpinan daripada ibu dan ayahnya, maka dia akan jadi anak yang baik, anak yang solehah kepada ibu dan ayahnya, maka dia akan jadi seorang bakal isteri yang solehah kepada suaminya nanti. Itu baik itu. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab janji Allah, at-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabisuna lil-khabisat. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, lelaki yang jahat untuk lelaki, untuk pasangan yang jahat, itu pasangan dia. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian. Jadi itu yang memerlukan kepada kita sekalian untuk menjadi manusia yang apa? Yang akan menjadikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya yakin di hadapan saya ni, ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang yang duduk di hadapan saya ni, semua orang baik-baik. Saya yakin. Dalam keadaan kita di umur, di usia sedemikian, di usia yang sebegini, kita masih lagi ada masa untuk Allah SWT. Ada masa nak main masjid. Ada masa nak duduk dalam majlis ilmu. Ada masa untuk kita plan sendiri supaya kita duduk dalam rumah Allah SWT. Inilah saat yang penuh dengan kebahagiaan yang dicemburui oleh manusia-manusia yang sibuk dengan keduniaan. Tahniahlah macam-macam ya. Datang walaupun letih, walaupun tak larat, walaupun baru lepas masak sarapan untuk suami. Tapi suami tak datang, suami suruh datang sendiri. InsyaAllah macam-macam kan. Walaupun abang-abang yang hadir pada hari ini sanggup bercuti, saya pun bercuti hari ini. Saya pun bercuti. Saya bukan kerja. Saya baru start cuti hari ini. Seminggu saya cuti. Jadi saya bolehlah luang masa untuk main ceramah pagi ni. Itulah ceritanya. Kalau ikutnya saya tak main sebab saya kerja. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, faham ke apa yang saya cakap ni? Faham. Boleh faham. Slang saya boleh faham. Saya orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang, orang Pulau Matampau. Orang Pulau Pinang. Tapi dah duduk Selangor lama dah. 15 tahun dah. Tapi tak boleh tukar juga bahasa. Sama kan. Tapi ala kuliahannya bolehlah sikit-sikit kan. Cakap-cakap Selangor sikit-sikit je. Macam tu lah. Okey. Jadi, petua yang ketiga. Setelah kita pilih calon, iaitu maka bila kita dah berkahwin, kita kena jadi, kalau kita seorang suami, kita kena jadi seorang suami yang terbaik kepada isteri kita. Betul kan? Cuba tengok ayah kita dulu-dulu. Ayah kita ni, apa yang kita nak, semua dia bagi. Dia sanggup bersusah payah, dia sanggup mengorbankan segala apa yang ada pada diri dia, semata-mata nak memberi keperluan
kepada anak-anak dia dan kepada isteri yang tercinta dalam hidup dia. Betul kan macam tu? InsyaAllah, saya yakin pakcik-pakcik dalam ni semua macam tu. Sanggup berkorban apa saja. Saya dah tak ada ayah, saya dah tak ada mak. Mak saya meninggal 2 tahun lepas. Ayah saya meninggal 3 tahun lepas. Kita tengok kesusahan mereka sehingga boleh membahagiakan kita. Kita tengok kesusahan ibu kita sehingga boleh membahagiakan anak-anak dia. 6 orang adik-beradik. Jadi dalam keadaan tersebut, banyak pengorbanan dia. Maka jadilah seorang suami yang terbaik untuk nak melengkapi, nak dijadikan sebagai keluarga yang terbaik. Suami kena jadi yang terbaik. Suami kena buat apa? Macam-macam jangan cakap apa-apa. Saya cakap untuk suami. Suami kena buat apa? Yang pertama, suami kena jadi contoh suri teladan kepada anak-anak dan isteri. Sebagai role model kepada isteri dan anak-anak. Macam mana tu start? Suami kena tunjuk akhlak yang paling terbaik kepada isteri dan anak-anak. Memanglah sebelum kahwin tu nampak lain macam sikit. Nampak brutalnya, nampak apa? Nampak ganasnya, nampak panas baran. Tapi dah kahwin baik je Ustaz. Tak percaya dia macam tu Ustaz. Kan? Jadi ala kulihalnya, kena jadi seorang suami yang terbaik. Yang pertama, macam mana nak jadi suami yang terbaik? Suami mesti mentaati Allah di dalam segala hal di dalam kehidupannya. Apa maksud? Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam dan menjaga apa yang ditegah, apa yang disuruh oleh Allah SWT. Maka itulah suami yang terbaik. Contoh, hadis Nabi kata, orang lelaki afdal semayang di mana? Orang lelaki masjid, mandai. Orang perempuan afdal semayang di mana? Rumah, Masya Allah. Orang perempuan afdal semayang di rumah. Di rumah tu di mana? Di dalam bilik. Kalau dalam bilik tu ada bilik lagi, di situlah tempat orang perempuan paling afdal. Orang lelaki afdal semayang di masjid. Kalau lelaki itu semayang di rumah, maka lelaki itu ialah lelaki yang solehah. Nama dia. Itu sekian dimaklumkan. Jadi jangan jadi macam tu lah. Mailah masjid. Macam-macam suruhlah suami pergi masjid. Bang, masjid bang. Masjid panggil tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi lah masjid bang. Suruh dia pergi masjid. Bang pergi masjid ya bang. Dia macam tu ya, lelaki. Tapi dengan syarat makcik ayun lah baju dia syak-syak. Syakkan keperluan dia. Abang, baju dah iron, pagoda you pun dah iron, seluar pun dah iron, jubah pun dah iron. Pergi masjid ya? Baik. Tu. Slipper pun dah susun. Pergi. Dia pergi ya. Ni baju pun tak iron, kain pelekat pun tak cari kat dia. Kan? Kepiah dia pun tak sedia. Tak pi lah kawan tu. Sekian dimaklumkan. Betul tak? Setuju tak geng lelaki? Setuju. Mana tak setuju? Jadi maknanya apa? Persiap-siagakan segala keperluan dia. Bukan susah pun kan. Kita seorang je kan. Untuk dia apa masalah. Okey, jadi maknanya jadikanlah sebagai suami yang terbaik. Suami yang terbaik itu apa? Suami yang mentaati Allah. Suami yang meninggalkan apa yang ditegah Allah. Suami yang memelihara solat dalam kehidupan. Maka itulah suami yang paling terbaik. Walaupun dia kerja apa pun, tetapi kalau dia boleh mentaati Allah, maka dia adalah suami yang paling terbaik kepada kita dan keluarga kita. Kemudian, jadilah isteri yang terbaik. Ini pun kena jadi juga. Jangan seorang saja terbaik, seorang lagi tak baik sungguh. Seorang lagi tak baik. Maknanya apa? Isteri pun kena jadi isteri yang terbaik. Saya pesankan makcik-makcik, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di hadapan saya yang mulia-mulia ni. Jadilah seorang isteri yang paling terbaik. Macam mana nak jadi isteri yang paling terbaik? Taat dia kepada Allah dan Rasulullah. Taat dia juga kepada suaminya. Atas apa segala apa yang dikehendaki oleh suaminya ditaati dan diterima segala apa yang dikehendaki oleh suaminya. Maka itulah sebaik-baik isteri.
taat kepada Allah dan Rasulullah, dalam masa yang sama taat kepada suami dia, selagi mana benda itu tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Buat itu ya isteri yang paling terbaik. Saya nak ajar makcik-makcik, saya yakin di antara suami isteri yang paling rajin sembahyang tahajud siapa? Tanya je lah. Isteri, dia kata isteri pakcik, tak baik kan? Kita suami pun rajin kan? Cuma kadang-kadang terkejut baru bangun kan? Saya nak ajar makcik-makcik kena suruh suami semayang sekali. Kakak-kakak, ibu-ibu kena suruh suami semayang sekali. Tak perlu suruh dengan mulut, tunjuk dengan perbuatan. Semayang tepi katil, Allahu Akbar. Dia dah celik mata tu, dia tengok kita semayang tu, dah celik dah. Tengok, rajinnya bini aku semayang. La ilaha illallah, untungnya dapat dia. Pakcik semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik kan suka baca macam tu kan, seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Janganlah baca macam tu makcik, tak baik baca macam tu. Itu surah itik nila nama dia. Baca surah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Lepas tu baca apa? Yasin. InsyaAllah dia bangun cik. Yasin pula orang tua ni baca sampai hati. Dia pun bangun lah. Itu tegur secara berhikmah. Nama dia. Semayang tepi katil. Kan? Macam tu. Jadi apa? Makcik-makcik, saya nasihat ibu-ibu, kakak-kakak yang duduk depan saya ni, yang pertama, solat malam jangan tinggal. Kenapa Ustaz kata kat orang perempuan je Ustaz, orang lelaki? Kenapa? Orang lelaki pun sepatutnya menjadi kewajipan dalam diri. Tapi saya fokuskan kepada makcik. Sebab apa makcik? Sebab makcik ataupun ibu yang ada di hadapan saya ada berkait rapat dengan anak-anak dari sudut doa, dari sudut sentuhan, dari sudut suara, dari sudut masakan, dari sudut penyediaan pakaian dan sebagainya. Makcik terlibat banyak. Jadi saya fokus kepada ibu-ibu. Yang pertama tadi solat tahajud. Yang kedua, jangan ditinggalkan zikir-zikir yang boleh menjadi asbab keluarga kita bertambah baik dengan sebab zikir-zikir yang makcik zikir. Apa maksud? Contohnya begini. Daripada ajaran tuan guru saya, almarhum Datuk Ismail Kamus, tuan guru saya. Dia kata kalau kita nak berzikir, biarlah berzikir menggunakan jari. Contohnya kita baca apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim sampai habis. Guna jari. Ataupun selawat guna jari. Semua guna jari. Sebab apa? Bila manusia itu berzikir menggunakan jarinya, apabila dia selesai berzikir, apabila selesai dia membaca Al-Quran, lalu anak dia salam tangan dia. Ini pun sama, pakcik-pakcik boleh pakai, abang-abang boleh pakai. Bila anak salam, akan mengeluarkan aura yang baik kepada orang yang bersalaman dengan kita. Contohnya anak salam nak pergi sekolah. Ibu nak pergi sekolah, salam ibu, anak pun salam. Cium tangan ibu. Cium tangan ibu, dia dapat keberkatan dalam pelajaran dia. Bahkan dalam perjalanan dia nak pergi menuntut ilmu. Itu kelebihan dia. Kemudian yang kedua, kelebihan jari juga. Makcik masak, ibu-ibu masak menggunakan jari. Beras apa semua, basuh beras apa semua ni, ada terkena jari tangan tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka dia akan melahirkan keberkatan pada makanan. Suami makan, suami jadi soleh. Anak makan, anak jadi soleh dan solehah. Kita makan, kita jadi baik. Siapa-siapa makan, akan mudah dekat diri dengan Allah SWT. Itulah keberkatan. Tak tahu kan benda ni benda yang tak jarang-jarang orang cerita. Tetapi ada hikmah di sebalik jari kita ni. Sebab tu bila seorang isteri dia rajin masak, suami tak rajin makan keluar sebab dia rajin berzikir. Kesan zikrullah itu boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, insya-Allah. Boleh faham, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ni kasih sekalian. Jadi yang seterusnya,
Kita nak membentuk anak kita. Anak perlu dibentuk dengan sebaik-baiknya. Ada 5 kan kita sebut kan. Nak jadi rumah tangga, mesti libatkan 5 benda ni. Yang pertama, niat. Yang kedua, pilih calon yang sesuai. Yang ketiga, suami itu sendiri. Yang keempat, isteri itu sendiri. Yang kelima, anak itu sendiri. 5 ni dipanggil elemen di dalam nak membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya Ustaz cerita. Kalau nak jadi seorang suami, cuba tengok maka petua bagi suami, bagaimana nak jadi seorang suami yang paling terbaik yang boleh mencurahkan kebahagiaan. Tadi saya sebut dah, cuma tadi sedikit saja, tak secara detail. Kali ini detail. Iaitu kadang-kadang suami ni perlu diberikan tumpuan dan sekali-sekala kadang-kadang dia jadi seorang manusia yang pendiam. Dia diam banyak diam. Betul kan? Suami banyak diam kan? Saya pun diam kan di rumah. Saya major, balik di rumah ada lieutenant colonel di rumah. Maka dia lebih besar saya. Macam itulah ceritanya. Jadi maknanya apa? Maknanya suami tak banyak cakap. Yang banyak cakap siapa? Isteri banyak cakap. Sebab apa isteri banyak cakap, Ustaz? Sebab dia banyak hal dalam rumah tangga, dia buat macam-macam, jadi dia perlukan bercakap. Dia cerita macam-macam. Suami dia baru sampai depan rumah, dia cerita macam-macam. Gas habis bang, tadi I pergi beli, kemudian telefon gas dia tak sampai, I pergi ambil nak kereta, bubuh lang kereta, kemudian keluar, dia cerita habis semua. Suami dia kata, okey lah tu, dah ada. Sebab apa isteri banyak cakap? Kajian daripada DMHK. Apa tu? Datuk Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dia kata, orang perempuan sehari bercakap 18,000 patah perkataan. Dia bercakap. Ui, banyaknya cakap. Orang lelaki berapa patah? 8,000 je bercakap. 8,000 patah. Mana cakap banyak? Naik kereta balik lagi kan? Balik lagi naik kereta. Naik dengan dia. Bang, okey tadi Ustaz Naim ceramah ni. Okey, bagus. Abang rasa dia macam ni dah. Ni. Lepas ni kita nak pergi mana bang? Kalau kita pergi One Mall dulu, lepas tu kita pergi makan-makan, lepas tu kita balik rumah. Okey ke bang? Okey. Macam tu je kan. Dia sikit je, dia tak cakap banyak. Orang lelaki dia tak cakap banyak. Ada di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ustaz cerita sikit. Di zaman Umar Al-Khattab, ada seorang isteri ni berletih dekat seorang suami. Kawan ni kena berletih sampai tak boleh duduk. Lalu dia nak pergi mengadu dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia jalan sampai depan rumah Sayyidina Umar. Dia dengar Sayyidina Umar Al-Khattab pun kena berletih dengan bini dia. Dia kata tak jadi nak cerita macam ni. Dia pun kena berletih, aku nak cerita apa lagi? Game over, habislah cerita. Lalu pun dia pun patah balik. Waktu dia patah balik, Sayyidina Umar panggil dia. Sini sahabatku, ada apa masalah nak cerita ke aku? Gini, aku nak cerita masalah aku sebab bini aku selalu beletih sangat. Tapi bila aku sampai depan rumah kamu, kau pun kena beletih dengan bini kau. So macam mana? Itulah Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Benarlah, biarkanlah mereka berkata-kata sebab mereka banyak yang mereka lakukan untuk kehidupan kita. Biarkanlah mereka beletih. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Biarkanlah mereka nak beletih. Yang penting kita jaga segala keperluan mereka. Begitu. Kawan saya ni pun balik. Berlaku 2-3 hari lepas tu, bini dia makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Bukan beletih biasa-biasa. Beletih yang luar biasa. Jadi dia pun buat keputusan, dia kata macam ni tak jadi cerita ni. Waktu bini dia tidur, dia ikat bini dia. Ikat bini, lalu dia solotek mulut bini dia, lalu dilemparkan di dalam telaga buruk. Lempar dalam telaga buruk. Ini bukan pedoman dan panduan. Bila dia lempar dalam telaga buruk, dia pun balik. Dia kata, lega aku. Duduk hari-hari memekar je panjang. Dia pun duduk di rumah dia seorang-seorang. Hari pertama dia kata, lega, Alhamdulillah. Tak ada pun orang nak beletih kat aku. Hari kedua, dia kata, sunyi pula lah ya Allah.
Tak ada hiburan pun asal sunyi macam ni. Selalu kan ada beletik-beletik sikit-sikit. Ni tak ada langsung. Hari ketiga, tak boleh duduk aku macam ni. Hari keempat, dia pendek. Dia baling tali. Wih. Lalu naik. Naik, tengok-tengok bukan isteri dia. Jin yang naik. Jin kata, kau nak cari siapa? Aku nak tarik bini kau. Oh, bini kau yang bawah tu. Eloklah kau ambil dia. Sebab dia duduk dalam ni, dia duduk beletik kat aku. Sampai aku pun tak boleh tidur, dia kata. Jin pun tak seronok dengan dia. Jin pun tak suka. Jadi maknanya, tak berapa suka dia sampai saja dia macam tu. Jadi dia pun ambil bini dia balik. Dia balik. Bini dia tak beletik dah. Bini dia baik dia. Jadi macam itulah ya. Jadi maknanya kadang-kadang kan, suami ni merajuk. Biasalah kan. Tapi yang selalu merajuk siapa? Isteri merajuk kuat. Masya Allah. Tak apalah dia nak merajuk pun. Dia merajuk pun bukan sebab apa. Dia nak tarik perhatian. Kan? Biarlah dia merajuk sehari dua. Kan? Tapi kalau suami merajuk, bahaya. Kan? Dia merajuk. Dia jarang merajuk. Tapi kalau kadang-kadang dia merajuk, biarkan dia merajuk. Kadang-kadang dia kata apa? Aku nak keluar daripada rumah ni. Ini saya selalu cerita kepada orang-orang muda yang baru kahwin. Saya kata, kakak-kakak, nanti bila kahwin nanti suami merajuk, biarkan dia merajuk. Biar. Biar kenapa Ustaz kata biar? Kadang-kadang dia kata, aku nak keluar daripada rumah ni. Biarkan dia keluar. Jangan kata apa-apa dekat dia. Diam cukup. Ya ke Ustaz? Dia pun, saya kata kenapa? Cuba tengok. Dia orang lelaki ni kalau merajuk paling kuat 3 jam ni. Dia kata dia nak keluar, nanti mesti dia patah balik. Cipu. Apa dia buat? Dia keluar daripada rumah, dia up motor dia. Wow, dia marah tu. Dia marah. Wow. Lepas tu dia sampai di roundabout, dia pusing 5 kali. Wow. Lepas tu dia pergi tasik dekat masjid ni. Dia baling batu. Cantik batu ni, lantun ni. Masya Allah. Lepas tu dia baik balik. Dia kata, menyesal aku merajuk. Aku lapar ni. Kalau aku balik ni dah dapat makan kari ketam. Tapi ya Allah, tak jadilah merajuk. Balik Dia pun balik. Bila dia balik, sambut dia dengan penuh kasih sayang. Dia balik. Pam. Sambutlah. Dah puas dah merajuk. Best tak merajuk? Tak best. Perlulah dia kan. Berikan kasih sayang kepada dia. Jangan sambut dengan perkataan yang tak baik. Contohnya kata, balik pun beruang aku ni. Lagi marah dia. Sebab tu kena flying elbow. Encik, faham flying elbow? Siku melayang. Sebab cakap yang tak baik kepada pasangan kita. Jadi maknanya apa? Walaupun si suami itu marah kepada kita, hakikatnya dia sayang ke kita. Dia marah macam mana pun, hakikatnya dia sayang. Jangan takut isteri. Suami pula, jangan takut isteri. Ustaz, kami tak takut isteri Ustaz. Cuma dia tu menakutkan kami Ustaz. Itu bahaya. Dia tak takut isteri kan? Mana takut? Cuma dia tu menakutkan. Kadang-kadang nampak macam mak lampir. Kadang-kadang nampak macam hantu sundal malam. Itu yang menakutkan. Dia bubuh timun kat mata, dia bubuh bedak sejuk kat dahi, macam-macam. 3 line, kadang-kadang 4 line. La ilaha illallah. Elok-elok lah makcik. Elok-elok ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Bahkan jangan terlibat di dalam benda-benda yang boleh mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini petua buat suami. Buat isteri pula. Juallah mahal selalu. Kena jual mahal sikit. Kadang-kadang buat jual mahal sikit. Jom kita pergi tidur hotel nak? Tak nak? Rumah cukup lah. Tak payah merada nak pergi tidur hotel. Asal rumah cukup. Rumah ni pun dah cukup bahagia dah. Kita jom lah. Tak payah. Jual mahal sikit. Contohnya apa? Walau apa keadaan sekalipun, jadikan perkahwinan itu lebih menyeronokkan. Hari bertambah hari, jadikan ianya bertambah menyeronokkan. Contohnya apa? Pergilah, tak pernah buat. Apa dia tak pernah buat? Pergi umrah sama-sama. Tak pernah pergi kan? Pergi lah. Di Malaysia nak pegang tangan tak boleh. Malu segan ke anak cucu. Pergi Mekah. Kan? Waktu dalam keadaan apa? Waktu dalam keadaan sa'i. Waktu dalam keadaan tawaf. Berlari sama-sama. Saya bagi tahu betul-betul.
Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, tempat yang paling terbaik untuk nak memupukkan semula kasih sayang di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Waktu buat ibadah sama-sama. Ibadah sama-sama tu. Sambil-sambil tawaf sama-sama pegang. You pegang I, jangan lari ya. Jangan pisahkan kita. Pegang sama-sama. Sambil-sambil buat umrah sama-sama. Habis dah tawaf pergi sa'i pula. Jangan lari ya. Kita lari sama-sama. Lari. I tak larat, I sakit tumit. Tak apa. Kita jalan slow-slow sama-sama. I dahaga. You dahaga. Tak apa. I ambil air zam-zam bagi you minum. Masya Allah. Di situ makcik-makcik. Semacam-macam pergilah. Kalau dah lama dah rasa macam rumah tangga ni dah rasa macam suramnya, nak bagi ceria balik, pergi Mekah. Pergi mana? Mekah, bukan menikah. Pergi Mekah. Jadi itu khasiatnya ada di sana. Yang kedua, bagi orang perempuan ni, bermain manja-manja dengan suami. Okey, mainlah apa-apa kan? Main permainan yang boleh menyeronokkan dia. Contohnya kita buat apa? Family day. Contoh. Buat family day, buat di satu-satu percutian di tempat-tempat yang indah. Kan? Buat satu family day. Main apa? Mainlah tutup mata, cari mana isteri kau yang sebenar. Cari. Contoh. Nak pupuk balik kemesraan tu. Kan? Nak pupuk balik. Jadi banyak kaedah ada yang boleh kita buat. Kan? Untuk nak memurnikan semula. Jadi dalam keadaan tersebut, maka dijadikan kepada kita sekalian dalam keadaan demi keadaan untuk mencari keberkatan di dalam rumah tangga kita. Okey. Dalam keadaan yang lain yang boleh membahagiakan rumah tangga kita, iaitu melengkapkan anak-anak supaya menjadi zuriat yang soleh dan solehah. Macam mana nak jadi anak yang baik? Macam mana kita nak bentuk anak-anak yang soleh dan solehah? Ibu dah baik, ayah dah baik, ayah dah bertaubat, ibu dah bertaubat daripada perbuatan-perbuatan yang lalu. Now, macam mana anak-anak kita pula? Anak-anak macam mana? Yang pertama tadi saya sebut dah, kesan daripada seorang ibu yang solehah. Contohnya, kalau ada kakak-kakak, ibu-ibu yang masih boleh bersalin dan mengandung. Jadi dalam keadaan tersebut, environment di dalam rahim ibu tersebut mesti dah dididik sejak daripada situ sampailah kelahiran mereka. Tu. Maknanya dididik di alam rahim lagi. Dididik di alam kandungan lagi. Supaya lahir dia nanti menjadi seorang yang terbaik. Ada kawan saya. Kawan saya ni laki bini hafaz Quran. Mengaji di Al-Azhar sekali dengan saya. Laki bini hafaz Quran. Isteri rajin baca Quran, hafaz Quran, mengulang Quran. Suami rajin baca Quran, rajin hafaz Quran, rajin mengulang Quran. Mereka mengandung di sana. Isteri dia mengandung di sana. Kawan saya ni mengandung. Bila dia mengandung, keluar anak dia. Waktu tu dia baru tahun yang kedua. Tahun yang kedua, masuk tahun yang ketiga, tahun yang keempat, dia berada di Al-Azhar tahun yang terakhir. Dia bawa anak dia pergi belajar di Al-Azhar sekali. Teman mak dia. Contoh. Lalu, orang heran. Budak ni main apa ni? Dia duduk mulut dia duduk bunyi. Macam nyanyi, macam cakap apa-apa satu benda ni. Lalu teropong dengar betul-betul. Rupa-rupa dia baca Quran. Tak tahu daripada mana dia belajar. Agak-agak dia belajar daripada mana? Dari alam rahim ibu dia. Di alam rahim ibu itu, mak dia mengulang Al-Quran. Sempat khatam Al-Quran 3 kali. Sempat khatam Quran 3 kali. Maka anak dia yang dibina dan dididik dengan Al-Quran, maka lahir anak itu penghafaz Al-Quran. Anak dia hebat. Sekarang ni saya tanya anak dia dah umur 12 tahun. Dah khatam Al-Quran 30 juzuk. Hebat tu. Sebab apa? Dia datang daripada seorang ibu yang membentuk alam rahimnya dengan suasana yang terbaik. Sama lah macam makcik punya anak-anak nanti yang nak kahwin nanti, pesan kan itu. Kau nanti bila dah mengandung baca Quran rajin-rajin. Jangan duk dengar lagu Hindustan sangat. Pesan macam tu. Jangan duk tengok cerita Korea sangat. Pesan macam tu. Jadi maknanya apa? Nak ambil environment itu masuk ke alam rahim dia. Bila dibentuk dan dididik di alam rahim,
maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk nak jadikan anak-anak itu yang soleh dan solehah, mesti sokongan daripada makanan yang halal. Makanan halal makcik. Jangan bagi makanan yang tasyabuh ataupun makanan-makanan yang syubhah. Cari sumber-sumber yang halal, semata-mata halal. Jangan cari ada yang kesama-samaran sehingga tak tahu halal haram. Halal ke haram? Haram ke halal? Last sekali jadi apa? Halam dia jadi. Jangan jadi halam masuk dalam mulut anak. Jangan. Jadilah, carilah benda-benda yang halal untuk diberi makan kepada anak-anak kita dan pasangan kita. Cari ya. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Apabila di dalam darah daging kita wujud satu benda-benda yang haram dalam darah daging kita, fannaru aulabih, maka dia akan menjadi keutamaan untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Rezeki ni ada 4. Rezeki ni ada 4. Yang pertama, dapat daripada sumber yang halal, kemudian dibelanjakan ke jalan yang haram, hukumnya haram. Yang kedua, dapat daripada sumber yang haram, kemudian dibelanjakan ke jalan yang halal, hukumnya haram juga. Yang ketiga, dapat daripada sumber yang haram, kemudian dibelanjakan ke jalan yang haram, hukumnya haram-haram. Bukan haram je dah, haram-haram. Yang keempat, dapat daripada sumber yang halal, kemudian dibelanjakan ke jalan yang halal. Ini sahaja rezeki yang paling halal yang disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tu. Okey? Cari rezeki yang halal. Jadi bila makanan yang halal masuk dalam perut anak kita tersebut, maka dia akan menjadi anak yang soleh, anak yang mudah mendengar cakap ibu dan ayahnya, anak yang mudah mentaati ibu dan ayahnya, maka dia jadi anak yang soleh dan solehah. Begitu. Kemudian dalam keadaan tersebut, kena didik akal dia, akal anak. Yang ketiga, akal anak. Macam mana nak jadi akal anak? Nak bagi jadi apa Ustaz? Didik dia dengan ilmu fardu ain. Bagi pengetahuan tentang ilmu agama kepada dia. Masukkan agama dalam hidup dia. Masukkan kebesaran Allah dalam kehidupan dia. Masukkan cinta Rasulullah dan cinta kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW dalam hidup dia. Supaya dia reti berterima kasih kepada kita suatu hari nanti. Itu payah tu. Payah. Benda ni payah. Masukkan ilmu akidah, masukkan ilmu ibadah dalam hati dia. Ajak suruh dia mengaji. Suruh dia faham betul-betul ilmu fardu ain tersebut. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Ilmu nak semayang, ilmu kenal Tuhan. Itu ilmu fardu ain. Itu. Kemudian dalam masa yang sama, jangan ditinggalkan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni apa? Matematik, yang tu fardu kifayah. Ilmu sains, ilmu sejarah, itu ilmu fardu kifayah. Selitkan juga yang tu sebagai kefahaman kepada diri dia. Maka kalau ada kedua-duanya sama penting dan haruslah diberikan penekanan yang sama rata sejajar dengan konsep mutasaqqul fikri, iaitu pertimbangan dari sudut akalnya. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, jangan ditinggalkan hati dia. Hati dia itu mesti ada apa? Dipupuk sikap-sikap mahmudah. Selitkan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah ni apa? Sifat-sifat yang terpuji. Kena ada. Kena didik dia. Kena didik akhlak dia. Kena didik tutur bicara dia. Kena didik percakapan dia. Kena didik sopan santun dia. Kena didik benda tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, anak makcik ni terlalu nakal, terlalu buas. Dia kata buas. Buas tu teruk sangat macam binatang makcik. Terlalu hyperaktif. Saya kata, anak saja. Tak, suami pun sama. Suami pun sama. Apa dia yang suami jadi buas sangat tu? Suami suka panas baran Ustaz. Ada tak amalan-amalan yang kami boleh amal Ustaz? Saya kata ada. Saya kata baca surah Yusuf. Ayat apa?
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Li tu niat nama siapa? Li suami. Li suami nama apa? Li sajidin. Tu bukan ayat penunduk Tu ayat nak bagi dia jadi reda supaya tak marah sangat. Kalau anak, Li tu sebut nama anak. Li apa? Li Muhammad Uwais. Li Muhammad Uwais sajidin. Macam tu. Okey, macam tu. Saya pun bagilah dekat makcik tu. Makcik tu pun beramal. Selepas seminggu, dia telefon saya balik. Assalamualaikum Ustaz. Tanya sikit. Itu Ustaz bagi amalan tu makcik dah buat. Tapi kenapa pakcik jadi macam bodoh je Ustaz? Pula tak. Saya kata makcik buat macam mana? Dia kata macam Ustaz suruh buat Ustaz kata 3 kali dia baca. Makcik buat berapa kali? Saya 21 kali. Patut. Dia pergi buat 21 kali dia baca kat suami dia. La ilaha illallah. Tu macam mana Ustaz? Suami saya jadi macam bodoh lah Ustaz. Dia jadi macam lampi. Faham lampi? Lambat pick up. Saya kata makcik, so suami makan kismis banyak-banyak. Bagi reda balik, bagi elok balik. Baca tu waktu bila? Waktu malam. Pastikan dia tidur malam-malam. Pastikan dia tidur. Dia dah berdengkur dah tu, baca ke ubun-ubun dia. Isqala Yusuf li abi ya mati. Sampai habis, tiup. Dengan syarat mulut tak berbau. Faham? Apa dia makcik? Tak dengar. Ayat keempat ke ketiga tak silap saya. Cuba tengok. Tapi page yang pertama lah, surah Yusuf tu. Bawah sekali. Iz qala Yusufu li abihi ya abati. Ayat berapa? Tak tahu. Saya tengok Sekejap tau. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kadang-kadang ayat Quran ni banyak membantu kita untuk menjadikan keluarga kita bertambah baik. Ayat yang keempat. Confirm ayat keempat. Macam ayat keempat. Kalau anak-anak jenis nakal. Anak-anak jenis nakal. Nak baca apa? Anak-anak jenis nakal. Baca satu ayat Quran. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Mula-mula baca Ya Latif. Pegang kat ubun dia, panggil dia. Cucu mari sini. Tidur atas nenek jap. Duduk atas tok jap. Mari sini jap. Mari sini. Nak belai-belai sikit. Nak tepuk sikit. Abang macam tu lah. Dia pun duduk kat kita. Pegang ubun dia. Baca apa? Ya Latif, Ya Latif sampai 70 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Last kali baca. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ayat apa tu Ustaz? Ustaz cakap je, Ustaz tak beritahu pun ayat apa. Ayat apa makcik? Ustaz scan kan. Tapi dalam surah Al-Anbiya, kalau tak silap saya. Kalau tak silap kalau silap lah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Baca yang tu. Surah Asy-Syura ayat 19. Ini untuk anak-anak. Kita kadang-kadang zaman lah ni anak-anak teruk jadi. Dia jadi hyperaktif, dia jadi tak tentu punca, dia jadi macam-macam perangai dah. Macam mana kita nak bagi dia jadi baik balik, nak bagi dia lembut hati. Baca ayat tu lah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Habis Ya Latif 70 kali. Tutup dengan ayat Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Macam tu. Macam tu. Boleh juga baca dekat makanan kita, nasi kita yang kita masak tu. Baca. Supaya anak-anak dan kita dan suami kita bila makan semua pakat jadi baik semua. Macam itulah. Jangan fokus seorang-seorang je. Aku nak fokus anak aku sulung. Fokus untuk semua. Untuk keluarga kita. Supaya jadi keluarga yang bahagia. Dan keluarga yang tenang di dalam kehidupan. Okey, jadi maknanya di dalam kehidupan anak-anak kita ni, libatkan hati mereka itu sifat jujur dan ikhlas. Maknanya sifat mahmudah yang kita sebut tadi. Sifat mahmudah tu
fokus kepada sifat jujur dan ikhlas. Bila mereka buat sesuatu perkara, bila mereka buat sesuatu pekerjaan, suruh mereka berlaku jujur dalam tutur kata mereka dan suruh mereka melakukan dengan seikhlas mungkin apabila melakukan sesuatu perkara. Suruh mereka jadi. Jangan kita umpan kat mereka pula. Ajak. Kita yang ajar mereka. Kita kata nak buat ni nanti ibu bagi upah. Kita ajak mereka tak ikhlas. Biar mereka ikhlas dulu baru kita bagi upah. Itu yang sebetul. Buat ni kerana Allah tahu. Jangan kerana mak, jangan kerana ibu, jangan kerana ayah. Buat kerana Allah. Belajar rajin-rajin tahu. Nanti dapat 10A. Alhamdulillah. Itu kerana Allah. Buat kerana Allah. Nanti bila anak dapat 10A, bagilah hadiah kat dia. Jangan tawar hadiah dulu. Nanti dia belajar kerana hadiah. Sebab tu anak-anak yang cemerlang dapat 10A, apabila dia belajar kerana hadiah, maka bila dia dapat hadiah, dia menjadi anak yang derhaka kepada ibu dan ayahnya. Itu bimbang. Wa na'udzubillah min zalik. Dan mula kita hidup dalam keluarga kita, jadi manusia, kita didik anak kita supaya kikis sifat hasad dan takabur. Dalam masa yang sama, dalam kehidupan keluarga kita, kita didik anak-anak kita supaya dikikis sifat hasad dengki, sifat sombong di dalam hidup mereka. Kikis bang dua sifat ni. Kalau dia tengok ada abang dia ada kelebihan, pesan kat dia, jangan hasad dengki dengan abang. Abang dia memang macam tu, biar dekat dia. Dia memang baik, abang memang soleh. Biarlah kat dia. Eloklah abah bagi motor dekat dia sebab dia rajin nak pergi masjid. Jangan dengki dengan abang ya, jangan. Abang kat dia macam tu. Abang hafaz Quran tu, abang nak pergi jadi imam tu, eloklah abah bagi kereta dekat dia. Jangan dengki dengan dia ya. Sebab dia baik, dia soleh. Kamu pun baik, kamu pun soleh. Nanti ibu beli dekat kamu. Macam tu. Begitulah Jadi maknanya kikiskan sifat hasad, kikiskan sifat takabur di dalam hidup manusia. Kemudian dalam masa yang sama, untuk anak dan keluarga kita, jaga sosialiti ataupun jaga sosialis di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Hubungan di dalam kemasyarakatan kita itu kena dibentuk dan dibina supaya mempamerkan identiti yang baik sesama masyarakat. Terutamanya jiran. Makcik-makcik. Jiran kena jaga juga. Nabi pernah sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, la yu'min, tidak beriman orang yang menyakiti hati jirannya. Jangan sakiti hati jiran. Kalau nak hidup bahagia, jangan sakiti hati jiran kita. Jangan sakit. Contohnya apa? Kucing kat rumah kita ramai. Ramai kan? Kucing. Saya sebut ramai. Kucing kat rumah kita ramai lah. Ya Allah. Sampai 70 ekor. Ramai sungguh kucing. Semua kucing dia jumpa di jalanan, semua dia bawa balik. Semua dia bawa balik. Dia pencinta kucing. Lalu kucing-kucing tersebut, bila dia bagi makan, kemudian dia lepaskan kucing tersebut, kucing tu pergi sebelah rumah orang. Dia pergi buang najis sebelah rumah orang. Itu boleh menyakiti hati jiran. Elakkan dan didiklah kucing, jangan kencing kat rumah orang. Didiklah dia. Ataupun kita ada pokok mangga, jatuh daun-daun ke rumah orang, itu pun boleh menyakiti hati jiran. Jaga benda tu. Ada orang komen kat saya, Ustaz, makcik ada pokok rambutan Ustaz. Ya, cuma jiran makcik tu kata makcik selalu sakiti hati dia. Sebab apa? Sebab dia selalu sapu daun-daun yang jatuh daripada pokok saya Ustaz. Lalu dia kata dia sakit hati sebab saya buat macam tu. Saya bukan suruh pokok tu jatuh daun dia ke rumah dia, tapi daun tu yang jatuh sendiri Ustaz. Macam mana nak selesai? Kita kata makcik, kalau boleh potong ranting tu, potonglah. Biarlah daun tu jatuh kat rumah makcik je. Kalau makcik rajin lagi, makcik tolong pergi sapu sebelah rumah makcik tu. Sebab daun tu daun pokok makcik. Tapi Ustaz, saya bagi je buah rambutan kat dia. Setiap bulan saya bagi 2 kilo kat dia Ustaz. Oh, banyak. Masya Allah. Kan? Nak jaga hati. Kan? Tapi dia tetap sakit hati juga. Macam mana? Kenalah jaga hati. Ada satu cerita di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi, selepas main subuh, dia lari balik awal. Habis main subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lari balik tu.
Nabi heran, pasal pola dia lari balik awal. Bila Nabi habis semayang, Nabi pusing belakang, Nabi tengok, dia tak ada. Semayang ada. Tapi bila habis semayang, pusing belakang, dia tak ada. Asal Nabi pusing belakang, dia tak ada. Asal dia tak ada, Nabi pusing belakang. Macam tu. Apa berlaku? Nabi kata, jom kita pergi cari rumah dia. Kita nak tengok apa yang dia sibuk sangat ni. Selepas habis semayang, dia lari balik. Saya tak ingat nama sahabat ni nama apa. Lalu Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila sampai di rumah dia, Nabi tanya, wahai sahabat, kenapa acap kali selepas selesai solat subuh, kau selalu balik awal? Sebab apa? Dia kata, wahai Rasulullah, menjadi kebimbangan pada diriku akan anak-anak aku. Aku bimbang. Sekiranya kalau aku balik lewat, anak aku akan bangun sebelum aku sampai di rumah. Aku bimbang dia kutip buah-buahan yang jatuh di rumah aku daripada pokok jiran aku. Aku takut buah tersebut dimakannya. Bahkan makanan itu adalah makanan buah yang haram di dalam jasad dia. Itulah menjadi penyelamat aku kepada anak-anak aku. Ui, macam tu punya. Nabi kata, pokok siapa rumah sebelah ni? Rumah sebelah ni ialah orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Nabi pun pergi jumpa dengan dia. Nabi kata, wahai sahabat, boleh tak aku beli pokok kamu ni? Kau nak beli? Ya, aku nak beli. Kalau kau nak beli, aku gandakan lagi 2 kali ganda. Nak jahat ni Yahudi ni. Lalu Nabi beli juga. Siapa yang tawarkan beli? Uthman bin Affan yang bayar. Lalu beli pokok tersebut. Bila Nabi beli pokok tersebut, dengan berkat Nabi SAW, pokok itu berjalan masuk di dalam ruang rumah sahabat Nabi yang keadaannya yang selalu dimakan oleh anak dia. Allahu Akbar. Ibarat. Itu Nabi SAW. Saya nak cerita satu cerita lagi. Ada seorang sahabat Nabi. Yang ni kita boleh ambil pengajaran sama-sama. Nama dia Nu'aiman. Nama dia apa? Nu'aiman. Nu'aiman ni jahat tau di mata sahabat Nabi. Tetapi di mata Nabi, dia orang baik, disayangi oleh Rasulullah, disayangi oleh Allah. Apa dia buat? Nu'aiman ni setiap kali dia jumpa Nabi, dia mabuk. Setiap kali dia jumpa Nabi, dia mabuk. Ya Rasulullah, aku mabuk. So macam mana? Jangan mabuk Nu'aiman. Jangan mabuk. Ya Rasulullah, aku tak mabuk dah. Besok dia datang lagi. Wahai Rasulullah, aku mabuk hari ni. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Jangan mabuk Nu'aiman. Baik Rasulullah, aku tak mabuk dah. Besok dia datang lagi, dia mabuk lagi. Dia kena pukul dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi pukul dia. Ada seorang sahabat Nabi laknat dia. Dengan laknat, dia kata apa? Laknat Allah ke atas kau, wahai Nu'aiman, sebab kau mabuk, selalu mengamalkan benda-benda yang haram dalam hidup kau. Nabi kata apa? La tul'inuh. Jangan laknat dia. Sebab apa jangan laknat dia? Dia disayangi Allah. Dia disayangi aku. Dia juga sayang kepada Allah. Dia juga sayang kepada aku. Jangan laknat dia. Oh, ada nama rupanya di sisi Allah dan Rasulullah. Berlaku satu kisah. Nabi SAW tengah bersedih hati akibat kematian Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abi Talib yang meninggal dunia, pak menakan Nabi SAW. Waktu ni, dalam keadaan ni, Nabi sedang sedih. Dia tengok Nabi, dia kata apa? Aku nak hadiahkan Nabi kambing. Dia kata. Lalu dia pergi jumpa lah Zaid bin Sabit, sahabat Nabi ni. Dia kata, wahai Zaid bin Sabit, aku nak beli kambing kau 2 ekor. Kau nak buat apa, wahai Nu'aiman? Aku nak hadiah kepada Nabi SAW. Bagus, boleh. Lalu Zaid bin Sabit bagi 2 ekor kambing. Dia kata, aku tak nak bagi kat Nabi. Kau pergi bagi kat Nabi. Wahai Zaid bin Sabit, bagi dekat Nabi, kata, ini kambing hadiah daripada aku kepada dia. Pesan dekat Nabi, suruh Nabi bayarkan. Bukan duit aku. Ni jahat dia ni. Nakai dia ni. Sahabat ni pun bawa lah 2 ekor kambing ni bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ni ada 2 ekor kambing hadiah daripada Nu'aiman kepada kau. Tapi dia pesan, duit kau kena bayar. Apa pula ni macam ni? Nabi tanya, siapa dia ni? Siapa dia yang bagi hadiah ni? Nu'aiman. Nu'aiman ni, tak apalah. Nabi pun kenal dah, panggil dah. Jenis apa? Jenis keloloh punya orang. Satu hari, datang satu rombongan
daripada mana? Daripada Yaman, nak masuk Islam. Di rumah Nabi SAW, datang rumah Nabi. Apa berlaku? Dia tengok di luar rumah Nabi itu banyak unta yang besar-besar. Sahabat Nabi ada Abu Bakar, ada Omar, ada Osman. Dia pun ada sekali. Nuaiman pun ada sekali. Omar kata, besarnya unta ni, kalau makan sedap ni. Nuaiman dengar. Macam nak suruh aku sembelih je. Kan? Nuaiman kata, kalau aku sembelih, okey ke Omar? Omar kata, jangan. Orang ni main nak masuk Islam ni. Janganlah tunjuk perangai tak baik kepada mereka. Nanti mereka tak jadi masuk Islam. Nuaiman kata, tak apa. Duduk diam-diam. Dia pun hilang daripada perbualan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Lalu dia tinggalkan kumpulan tersebut. Dia pergi mana? Dia pergi sembelih terus unta tu. Dalam orang kata jangan, dia pergi buat juga. Dalam orang kata jangan buat, dia buat juga. Dia jenis tak faham bahasa. Dia sembelih. Bila dia sembelih, dia lari daripada Madinah ni, dia pergi duduk di hujung Madinah. Dia lari tinggalkan habis. Omar, dia tinggal Abu Bakar, dia tinggal Osman, dia tinggal habis. Dia lari daripada Madinah. Nabi keluar dengan rombongan daripada Yaman. Apa jadi? Nabi tengok-tengok, ya Allah, dah kena sembelih dah. Nabi tanya sahabat Nabi, siapa punya kerja ni? Sahabat Nabi bisik kat telinga Nabi, Nuaiman punya kerja ya Rasulullah. La ilaha illallah. Kenapa hampa tak reti jaga dia? Seorang dia pun tak reti jaga ke? Dia dah hilang dah daripada sini. Tak apa, kita settlekan masalah ni dulu. Okey, gantikan balik 2 ekor unta kepada seorang punya unta ni, gantikan 2 ekor unta setiap seorang. Sebab unta mereka ni habis dah kena sembelih dengan Nuaiman. Lalu bila dah selesai semua, Nabi kata sekarang ni kita pergi cari Nuaiman. Kita pergi cari dia, aku nak ajar dia, aku nak hukum dia sebab perbuatan dia ni. Apa jadi? Cari. Nuaiman jumpa seorang lelaki sedang mengusahakan telaga, sedang duk buat telaga. Dia kata, wahai sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang baik, boleh tak aku nak tumpang menyorok di dalam telaga kamu ni? Sebab saat lagi ada orang datang. Mereka semua marah ke aku tu. Tetapi dalam kalangan yang marah-marah tu ada seorang manusia yang paling mulia di kalangan mereka tu. Dia ni tak erti marah ke aku. Boleh tak aku nak sembunyi dalam ni? Dia kata, boleh. Tapi tolong janji dengan aku, jangan sebut aku ada di sini. Boleh? Boleh, dia kata. Datang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sampai di situ. Nabi tanya, nak ada nampak tak Nuaiman? Ada nampak tak manusia macam ni, punya badan macam ni? Nuaiman yang nama dia, ada tak di sini? Kawan ni kata apa? Saya tak nampak Nuaiman. Saya tak pernah nampak. Nuaiman tak pernah lalu kat sini. Tapi tangan dia tunjuk ada di dalam telaga. Apa jadi? Nabi pun buka telaga tersebut. Nuaiman jengoi. Faham jengoi? Nuaiman muncul kepala dia. Ya Rasulullah. Oh, kau ada di sini? Ya Rasulullah, aku ada di sini. Kenapa kau pergi sembelih lembu? Kenapa kau pergi sembelih unta tu? Kau jangan tanya aku sebab apa aku sembelih. Kau tanyalah sahabat-sahabat engkau yang berada di sekeliling kau. Dia orang yang suruh aku sembelih. Itu dia. Dia jual nama orang. Nakal tak? Nakal lah. Tetapi dia seorang sahabat Nabi yang Nabi sangat sayang kepada dia. Nabi kata apa? Dia ni sewaktu dia hidup, dia boleh membuatkan aku ketawa. Mati dia pun boleh membuatkan aku ketawa. Saya nak cerita apa ni dengan Nuaiman ni? Saya nak cerita apa kan macam-macam tentang Nuaiman ni? Cerita orang yang ada nama di sisi Allah dan ada nama di sisi baginda Nabi SAW. Begitulah juga anak kita. Kena letak nama dia di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaannya? Mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan apa yang disuruh Allah, menghidupkan apa yang Allah perintah, menghidupkan apa yang Allah larang. Jadi dalam keadaan tersebut, tinggalkan apa yang Allah larang, buat yang apa yang Allah suruh, maka jadilah kita anak yang ada nama di sisi Allah dan Rasulullah. Akhir cerita Nuaiman ni, sewaktu Nuaiman meninggal, dah nak habis lah kuliah kita ni. Sewaktu Nuaiman meninggal, Nabi lah yang memandikan dia. Nabi lah yang mengkhafankan dia. Nabi lah yang solat jenazah dia. Nabi lah yang membawa jenazah dia untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Nabi lah buat segala-galanya. Sewaktu sahabat-sahabat Nabi semua balik,
Nabi duduk di atas perkuburan Nuaiman. Nabi tak balik. Sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebab apa kau tak nak balik lagi?" Dia kata, "Aku nak tunggu apa Nuaiman akan cakap bila malaikat tanya kepada dia nanti." Dia tunggu dengar. Nabi boleh dengar, kita tak boleh dengar. Kita balik kalau tak boleh dengar. Kita tak boleh dengar, kita duduk tunggu situ nak buat apa kan? Jadi Nabi tunggu dengar. Datang malaikat muka nangkir. "Ma rabbuka? Ya ahlal jannah, ma rabbuka?" Malaikat panggil dia, "Wahai ahli syurga, siapa Tuhan kamu?" Dah ada nama di sisi Allah SWT, ahli syurga. Lalu dia jawab, "Allahu Rabbi." Allah lah Tuhan aku. Soalan kedua, "Wa ma nabiyuka?" Siapa Nabi kamu? Dia tanya, "Siapa? Siapa Nabi kamu?" Ulang lagi, "Siapa Nabi kamu?" Dia kata, "Jangan kuat sangat. Kau tanya siapa Nabi aku? Nabi aku sedang ada di atas perkuburan ini." Itu dia nanti. Maknanya apa? Maknanya dia nakal. Dia ni keloloh punya orang. Jadi dia hidup dalam keadaan macam tu, tetapi nama dia ada di dada Nabi SAW. Nabi sayang dia, Nabi sonok dengan dia, Nabi muliakan dia, maka dia jadi ahli syurga yang disebut oleh malaikat apabila sebelum bertanya kepada dia tentang soalan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi, kesimpulan, habis dah cerita kita pada pagi ini. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Apa yang kita dapat ni, duduk tunggu sampai sejam setengah ni. Saya pun tak sedap. Saya dengar sejam setengah dah. Makcik sedap tak sejam setengah? Tak sedap. Makcik tak sedap diri. Jadi apa dia yang boleh kita ambil pengajaran? Yang pertama, segala ketenangan dan kebahagiaan itu akan muncul daripada hati yang tenang, disebabkan dengan hati itu yang menempatkan Allah di dalam hidup kita. Tak ada yang lain. Quran kata apa? Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya sembahyang itu pasti membahagiakan kamu. Ada yang lain. Manusia yang ada hati, dimasukkan Allah di dalam diri dia, maka dia rajin sembahyang, dia rajin buat apa tuntutan Allah, dia rajin tinggal apa yang larangan Allah, maka dia akan jadi manusia yang akan tenang dan bahagia dalam hidup dia. Satu. Nasihatkan anak jangan tinggal solat. Ada satu kes, ini cerita lah. Ada satu kes di Jawa lah, di mana? Di Simpang Renggam, Johor. Johor ni di mana? Johor lah kan. Simpang Renggam, Felda layang-layang. Seorang pengantin lelaki dan seorang pengantin perempuan. Dua-dua ni nak kahwin. Dua-dua Jawa. Ngomong-ngomong Jawa. Begitulah Jadi bila nak kahwin, Tok Kadi pun Jawa juga. Tok Kadi kata, "Semayang." Jawab pengantin lelaki, "Semayang." Oh, semayang Kalau semayang, selepas syubuh apa? Lalu pengantin lelaki jawab, "Selepas syubuh, selepas syubuh, selepas syubuh." Tak boleh jawab. Maknanya dia tak semayang lah. Lalu Tok Kadi pun cover line. Selepas syubuh, Johor. Selepas syubuh, Johor. Okey. Tanya lagi. Selepas Johor apa? Lawak. Lalu dijawab oleh pengantin lelaki. Selepas Johor, Singapura, dia kata. Maka confirm dia tak semayang. Nampak tu? Jadi keadaan macam tu kan. Jadi tak baik lelaki tu tak semayang. Jadi ajak anak kita semayang. Yang kedua, yang boleh kita ambil pengajaran pada pagi ini, usahakan yang terbaik di dalam kehidupan kita selagi nyawa di kandung badan. Buatlah apa-apa pun, buat yang terbaik. Jadi seorang isteri, isteri yang terbaik. Jadi seorang suami, suami yang terbaik. Didik anak, anak yang terbaik. InsyaAllah akan jadi keluarga yang terbaik. Dua. Yang ketiga, masukkan kalimah-kalimah tayyibah, environment yang solehah, bi'ah solehah dalam rumah tangga kita, supaya datangnya rahman Allah dalam rumah tangga kita itu, dengan rahman Allah membahagiakan kita. Contohnya apa? Dipesan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, iza dakhalta baitika fasallim alaihim yazidillahu barakatik wa hasanatik wa rahmatik."
Nabi pesan kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu masuk ke rumah kamu, berilah salam. Nescaya Allah akan tambah keberkatan, tambah rahmat, tambah kemuliaan dan tambah kebaikan dalam rumah tangga kamu. Bagi salam ya makcik. Balik nanti bagi salam. Bagi salam macam mana? Assalamualaikum ke apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum tu salah makcik. Kan? Assalamualaikum. Khabar. Assalamualaikum. Tak ada jawab pun. Memanglah Assalamualaikum. Mana ada orang jawab? Bagi bersalam betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam macam tu. Terbaik. Akan bahagia rumah tangga kita. Kalau kita tak bagi salam, di rumah kita ada jin di hujung-hujung tu. Namanya Desium. Kenapa pakcik tengok situ? Di hujung-hujung penjuru tu. Di hujung-hujung penjuru tu ada jin namanya Desium. Yang akan bersama-sama dengan kita kalau kita masuk rumah tak bagi salam. Dia akan duduk sekali. Dialah yang membuat anak kita menangis. Dialah yang membuat rumah kita macam-macam serabut. Dialah yang membuatkan rumah kita selalu bergaduh sebab dia lah. Jadi masuk rumah bagi salam supaya keluarkan dia daripada rumah tangga kita. Begitu. Okey, boleh? InsyaAllah. Dalam rumah tangga kita juga, jangan jadikan seperti perkuburan. Nabi kata, la taj'alu buyutakumul maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti perkuburan. Maksudnya apa? Quran pun tak bunyi. Bacalah Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Nabi kata, terangilah rumah kamu itu dengan cahaya Al-Quran. Teranglah rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terutamanya baca apa? Surah Al-Mulk setiap malam. Baca. Surah Al-Mulk ni nak baca di mana? Di masjid ke di rumah? Di masjid. Eloknya baca di masjid. Kalau tak nak baca di masjid, baca di rumah. Tapi jangan baca di atas katil. Nescaya takkan habis bacaan dia. Mesti baca di mana? Mesti baca di ruang tamu. Baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca di mana? Di ruang tamu. Kalau tak nak baca di masjid. Nak baca. Sebab apa kena baca? Sebab menghindarkan siksaan di alam kubur. Menyelamatkan kita di alam barzakh. Membahagiakan kita di alam barzakh. Kita tak ada orang nak bantu kita, melainkan kita sendiri yang bawa amalan untuk membantu kita. Boleh? InsyaAllah. Dalam masa yang sama, yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran pada pagi ini, iaitu jadilah seorang ibu ataupun seorang ayah yang boleh diteladani oleh anak-anak akan perbuatan dan sikap dan perangai kita di dalam rumah tangga. Kalau ibu dan ayah itu boleh mencorakkan anak-anak dengan contoh yang terbaik, maka anak-anak sewajarnya dan sepatutnya menyontohi akhlak-akhlak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik. Maafkan saya ibu-ibu, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita semua. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, kami berada di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan pertemuan kami pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami sekalian, wahai Allah, dan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Kukuhkanlah dan eratkanlah hubungan kami hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami sepanjang kami menjadi seorang ibu, sepanjang kami menjadi seorang ayah, sepanjang kami menjadi seorang anak terhadap keluarga kami, wahai Allah. Mudah-mudahan keluarga kami dilimpahi keberkatan daripada kesan ibu dan ayahnya yang hadir ke majlis ilmu, membawa balik keberkatan ke dalam rumah tangga kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini menjadi asbab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu taman daripada taman-taman syurga-Mu,
dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti wahai Allah. Rezekikan kami juga wahai Allah agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti wahai Allah. Rezekikan kami juga wahai Allah agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti wahai Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Allah ya Tuhan kami, persaksikanlah kehadiran kami di saat ini ketika di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Jadikanlah kami wahai Allah hamba-hamba-Mu yang selalu mengingati-Mu wahai Allah, hamba-hamba-Mu yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu melakukan yang terbaik di dalam beribadah kepada-Mu. Mudah-mudahan istiqamah kami di dalam mentaati-Mu hingga ke akhir hayat kami nanti wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.